Wahai Allah, rahmatilah jiran-jiran di sini, keluarga jiran-jiran di sini yang banyak bantu. Rahmat kasih sayang Kau ya Allah. Bantulah semua urusan ya Allah. Beri kekuatan, kesabaran. Sama-sama kami saling nasihat menasihati, mendidik dengan kasih sayang dan saling hormat menghormati. Ya Allah, kami semua belum tahu nasib akhir kami, hanya keredaan Kau yang kami harapkan. Wahai Allah, bila kebaikan rahmat yang mencurah. Malam tadi saya ada bincang sikit, saya buat live sendiri sebab ramai orang WhatsApp dekat Ana, ramai orang Messenger dekat Ana supaya Ustaz cerita sikit tentang sedekah yang menunjuk atau zahir atau sedekah yang sebaliknya. Jadi apa nama ayat ini juga mungkin Datuk Dr. Zaharit boleh kupas sikitlah lebih kurang. Kita tidak mau kaitkan dengan mana-mana pihak. Cuma kita nak jelaskan dengan ayat ini, maksud dia apakah kita boleh mengambil video kemudian kita contoh adalah Datuk Zaharit bakal kita ni dia mengambil beli barang dekat dekat kedai pasaran dan sebagainya, maka dia kata sekarang saya dekat kampung sekian untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Apakah ini tidak termasuk dalam keadaan riak ataupun ujub dan sebagainya? Mungkin Datuk boleh bincangkan rasa lebih luas. Banyak netizen dan viewer ataupun penonton malam duk tanya soalan yang sama. Saya ingat ada dekat 5-60 soalan. Mungkin Datuk sila jelaskan insya-Allah. Kita kongsi. Saya ambil mudah sajalah dalam isu berkaitan tentang berkaitan tentang hati ni. Nabi SAW pun dah sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dia ada niat. Niat ini kita tidak boleh nilai. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia telah menulis satu buku yang dikatakan buku rujukan untuk pakar-pakar psikologi. Datuk Dr. Abdullah Bakhairi tahulah isu ni. Maksudnya kita akan rujuk. Bahkan Barat pun dia banyak merujuk kepada kata-kata Al-Ghazali. Dia rujuk kepada Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita sebut mengenai hati ni, Imam Al-Ghazali pun jelaskan, hati ni kita tidak boleh nilai, kita tidak boleh lihat, kita tak boleh nak kata, nak menghukum tanpa sebarang bukti. Al-aslu adamu. Asal pada manusia itu dia tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan buruk. Yang ada hanya kebaikan padanya. Oleh sebab itu saya melihat semua yang buat benda baik ni kita kena husnuzan bin nas. Buat baik dulu kepada manusia. Maksudnya kita baik sangka. Saya tahu Ustaz Allah Khairi suka berjerkah. Saya kena baik sangka lah pada Ustaz Allah Khairi. Saya tahu perangai dia macam tu. Kalau dia tak jerkah, dia mungkin boleh kena stroke. Kan? Jadi biarkan dia jerkah. Aku tidak kena mengenal dengan ini cerita. Mana? Aku tidak kena mengenal. Tak cerita. Jadi kita baik sangka dulu. Tengok orang buat baik, kita kena puji. Itu sebabnya Nabi ajar bila kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita kena sebut Subhanallah, Masya Allah. Melihat kepada kebesaran tu, lihat kepada kebaikan, pujilah dengan kebaikan. Nombor dua, kalau katakanlah kita melihat orang itu, dia ada nilai-nilai yang tidak baik contoh. Bukan kita menegur dengan cara di hadapan khalayak. Itu kita nak menjatuhkan orang tersebut. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala jelaskan apa? Dia kata manusia yang menegur dia khalayak ramai, dia sebenarnya bukan nak membaikkan keadaan kamu, tetapi nak burukkan lagi keadaan kamu. Jadi dalam hal ini, saya yakin apabila sahabat-sahabat kita yang buat benda baik, yang buat yang membantu orang-orang susah, bukan untuk riak ataupun menjatuhkan mana-mana pihak, tetapi bertujuan pertama, kata Imam Al-Ghazali, dia nak mewujudkan sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong untuk mengajak orang buat benda yang sama. Tolong orang. Nombor dua, selain daripada tu, tolong ta'awun, ada sifat ta'awun. Nombor dua, nak mengajak orang agar kita sama-sama membina kebaikan daripada semua pihak. Maknanya kita kena mengajak orang untuk buat benda yang sama, yang baik ini. Mungkin orang tak tahu. Oh, tak tahu pula kat kawasan tu ada orang susah. Jadi dengan adanya sahabat kita yang menjadi wakil kepada masyarakat, daripada masyarakat kepada masyarakat, maka orang yang bertanggungjawab akan lebih tahu, akan lebih mengetahui isu yang sebenar. Jadi
Kita sebenarnya kena positif. Bila kita negatif, negatiflah jawabnya. Syamsul debat. Nak kutuk aku langsung keras. Tengok Allah ajar terus. Ustaz Haslin ada cara dia. Jadi oleh sebab itu saya melihat kita kena baik sangka lah. Balik kepada asas. Jadi apa yang dilakukan itu tidak salah. Osman bin Affan apabila dia menderma, semua orang nampak. Abdul Rahman bin Auf sampai satu ketika dia hantarkan gerabak-gerabak setelah kewafatan Nabi SAW, dia hantar dia punya zakat masuk ke dalam Al-Madinah bergerabak-gerabak. Sampaikan orang kata begitu banyaknya harta yang telah diinfakkan oleh Umar bin Khattab. Jadi adakah itu riak? Sebenarnya itu bukan riak, tetapi sebenarnya nak mengajar kita untuk buat benda yang sama. Wallahualam. Jadi maksud yang Datuk sebut tadi, saya boleh juga buat kesimpulan atau berkongsi sebagaimana pada malam tadi. Kita bukan juri ataupun hakim untuk memutuskan atau untuk menghukum seseorang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Betul tak Datuk? Cuma kalau boleh saya tambah baiklah. Silakan. Sebenarnya kita kena pandangan saya lah. Saya setuju. Saya pun setuju dengan pandangan Dr. Izhar sebahagian besar. Saya setuju sangat. Siapa saya untuk mematahkan dan menyalahkan apa yang telah disebutkan oleh Bakal. Jadi pada pandangan saya lah, mungkin selepas ini kepada mana-mana ustaz-ustaz, selebriti dan sebagainya, di dalam menyalurkan sumbangan ini, membuat kebaikan-kebaikan, insya-Allah orang akan appreciate, orang akan tahu, malahan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang terbaik berdasarkan niat kita. Cuma mungkin nasihat kita untuk semua orang, termasuklah ustaz yang kita sebutkan hari ini, yang kita rujuk hari ini, dan ustaz-ustaz lain. Sebab ramai je ustaz yang memberi sumbangan-sumbangan, tetapi mungkin lebih berhati-hati dari segi publicity. Mungkin berhati-hati. Sebab kadang-kadang ada yang kelihatan, mungkin kalau anda kata kita pergi, ada orang yang ambil gambar, ada orang yang melaporkan, mungkin benda tu jadi sebagai mungkin laporan pihak lain, bukan kita. Ini sekarang ni kita bagi, kita yang melaporkan, kita yang menggambarkan, mungkin benda ni mendedahkan diri kita sebenarnya. Kita faham niat dia baik, niatnya baik. Tetapi mungkin benda ni kita kena lebih berhati-hati. Sebab kita buka ruang dan peluang untuk orang lain mencari kelemahan dekat situ. In fact, contoh saya sendiri, contoh, bukan nak cakap saya baik, tidak. Memang tidak sama sekali lah. Saya pergi ke, kebetulan pergi ke, Roblox kan, bila kita lalu sekatan jalan tu, tengok, macam mana, dah makan belum? Kata, belum lagi Ustaz. Okey, jadi dalam perjalanan balik, saya ada bawa makanan bagi. Itu pun dia orang nak bergambar tu. Dia orang nak bergambar. Dan saya pun update satu dengan tujuan, niat hati saya. Saya cakap mudah-mudahan niat saya ni supaya ada orang lain pun akan bagi juga dekat mereka ni. Sebab dia akan bertugas. Jadi makna benda tu. Jadi saya tidak, lepas benda tu, walaupun saya bagi, saya tak masuk gambar dah. Saya kata jangan masuk gambar lagi dah. Sebab saya tak nak nanti orang anggap bila kita buat tu, kita mendedahkan diri kita. Mendedahkan diri kita kepada orang ni riak lah ni, nak tunjuk kat orang lah ni. Kita boleh rasa dah. Kita boleh agak dah benda tu akan berlaku. Jadi kalau nak bagi. Kalau orang lain pada saya, kita, bukan kata saya kata jangan ambil gambar, video semua. Maksud saya, kena lebih berhati-hati. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih Ustaz Samsul. Sebab memang kita tak nafikan. Saya terbaca ada beberapa hujah ataupun beberapa tafsiran daripada ahli mufassir Al-Quran. Bila menyebutkan ayat ini, kalau kamu bagi zahir, itu juga baik sebagai memberi teladan kepada orang. Maka dikaitkan selalunya dia panggil rajulun masyhur, orang-orang yang memang terkenal, orang yang memang ma'ruf di kalangan masyarakat. So dia bagi dizahirkan bukan kerana nak menunjuk kepada orang kerana dia ni baik sebagai, tetapi dia niat dia menunjuk tadi, niat dia adalah moga-moga orang lain yang seangkatan dengan dia, yang seharta dengan dia dapat ikut jejak dia. Kenapa? So kalau dia tak mula lagi, kalau dia tak mulakan benda ni yang baik, maka takut tak ada orang yang nak mulakan. Ini contoh. Dan dalam ayat yang sama juga, kalau kamu rahsiakan, dia kata kalau seseorang tu jenis orang biasa, orang tak kenal dia,
So kalau dia tunjuk kat orang pun, apa dia dapat? Siapa dia ni? Mamat mana ni? Contoh dah. So ada gambaran mufassir Quran menggambarkan dalam dua makna tadi ni. Maksud dia, contoh dia, lagi satu pula, macam mungkin ada sahabat kita macam Datuk Dr. Zarib, mungkin bukan duit dia, tetapi dia buat collection di bawah satu pertubuhan, contoh dia, ataupun di Taman Bukit Mahkota, di bawah Masjid At-Taqwa di Bukit Mahkota. So duit ni dia kena tunjuk apa projek yang aku dah buat untuk selesaikan masalah orang bagi duit dekat aku ni untuk bantu orang miskin. Maka satu orang kata apa, satu benda yang paling baik nak mengelak fitnah ialah maka kena tunjulkan, okey hari ini saya berada di Kampung Semenyih membantu sebanyak 1000 paket 10 kilo beras, contoh dia. Ini contoh dia. Tapi kalau kita duit saya sendiri memang duit akaun saya, maka saya akan hantar ke kampung saya untuk buka puasa, ataupun saya nak bantu orang susah dekat di negeri saya untuk orang makan minum sebagainya, maka saya tak perlu ni saya sak sembah rem, ni duit saya akan derma. Maka itu sebenarnya memang tak kena pada tempat. So apa yang berlaku pada hari ini, isu sekarang ni kita takut sebab macam Ustaz Abdullah Khari sebut tadilah, bila ada di kalangan ustaz-ustaz, ada di kalangan orang kita sendiri yang nampak yang saridur ni yang cukup dan amat ketara lah bahasa-bahasa yang kita rasa tak sepatutlah. Pada saya lah, dalam bahasa muda, orang yang beriman kata Nabi SAW, dia hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak ada perkataan yang baik, maka liyasmut atau liyaskut, lebih baik dia duduk diam daripada berkata-kata yang membawa kepada orang dengar tu rasa macam sakit hati dan sebagainya. Saya terima pandangan yang debat tadi ni, itu antara dia lah, insya-Allah. Jadi moga-moga dan kalau boleh saya tambah sikit lagi, betul lah. Saya pesan ni untuk diri saya juga, untuk semua orang. Kita berhati-hati sebab kadang-kadang kita memang niat nak buat baik. Jadi makna kata macam betul lah tadi. Itu sebabnya bila atas dasar kita mengelakkan fitnah, maka kita pun betul ada satu, itulah niat yang kita kadang kena baca sangka baik. Dan saya pun sebenarnya tak berapa bersetuju tentang apabila ada beberapa ustaz-ustaz yang juga menghentam dengan, walaupun kita ada benda yang kita tak puas hati, kita ada berbeza pandangan, ada cara kaedah untuk kita menegur. Sebagai sahabat-sahabat, kita boleh personally cakap dengan sahabat-sahabat kita sebenarnya. Boleh aja. Maksud dia macam kadang-kadang saya sendiri dulu, kadang-kadang suara macam kita contoh ni, saya tengok, kita dok condemn. Contoh saya condemn Dr. Izhar dalam Facebook. Saya condemn Ustaz Abdullah Khair dalam Facebook, atau saya condemn komen kat Facebook post tentang satu debat. Maka sepatutnya kita kalau dah ada networking, dah ada rangkaian sesama kita, dan kita di bawah satu bumbung sebagai penceramah, sebagai pendakwah, mungkin berbeza dari sudut ideologi atau parti sekalipun, tapi kalau benda ni benda baik, maka tak perlulah kerana berbeza pandangan, berbeza fikrah dan ideologi, dan kita nak lepas, kita nak hempaskan semua benda ni ke dalam Facebook dan sebagainya. Itu sebenarnya boleh merencat dan boleh merosakkan martabat diri saya sendiri kalau saya buat dekat Datuk Izhar, dan menjatuhkan marah sini kalau saya buat Ustaz Abdul Khari, saya ingat pada saudara ataupun Ustaz semua debat. Itu maksud yang kita tak nak berlaku. Sebab saya ambil satu contoh lah. Satu contoh. Pernah satu ketika dulu keluar artikel dekat dalam satu Facebook account Syamsul Debat. Dia tunjuk gambar lelaki perempuan berpegangan tangan. Kemudian dia tulis, ketahuilah sesungguhnya suami isteri berpegangan tangan, bersentuhan, bercium, berpeluk, tidak batal wuduk. Bawah tu, artikel tu oleh Syamsul Debat. Kemudian esok tu, saya tak baca apa lagi. Orang dah heboh, ada yang bantai ni. Alhamdulillah, insan yang saya nak sebutkan ni, sahabat kita juga, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, pagi tu lepas subuh, dia mesej saya. Syekh, Assalamualaikum Syekh, nak tanya Syekh, ni kenapa nak tanya confirm betul-betul ni entah punya penulisan ke atau tidak? Ana terkejut baca ni, dia kata. Lepas tu saya pun cek. Mana saya pun cek. Dia bagi link. Saya terkejut. Saya katalah yang ni bukan Facebook saya. Ini Facebook orang kata fake account, saya kata. Jadi bila saya beritahu macam tu, alhamdulillah, baik entah buat pencerahan. Jadi rupa-rupanya pejabat mufti semua pun dah mula mesej-mesej saya pun penjelaskan. Tu saya keluarkan statement dekat Facebook saya bahawa selain daripada akaun ni adalah
fake account dan saya tak pernah keluarkan artikel itu, saya kata. Jadi ini salah satu contoh lah, maknanya kita boleh personal. Macam contoh kalau kita sebut tuan-tuan macam Abid Liu. Kan sahabat kita Ustaz Abid Liu ni, dia dah buat banyak benda-benda kebajikan, dia banyak benda yang dia buat yang kita tak boleh buat. Jadi kalau ada benda yang kita rasa tak kena pada pandangan kita sebagai sahabat-sahabat, kita boleh tegur. Tegur cara personal, setuju. bukannya Betul, dengan betul. Bantai macam tu. Betul. Kan rasa macam tak puas hati. Macam Ustaz Lah Khairi pun ada juga orang tak tahu. Jadi Entah. makna kata kita cara kita macam cakap baik-baik kan. Jadi makna kita bagi peluang kepada Ustaz Abdullah Khairi, mungkin macam nak sebut dia yang mulakan itu tadi. okey. Silakan Ustaz Abdullah Khairi. betul silakan. Ana line tak apa clear. Minta maaf lah. Dia putus-putus. Okey, Okey. line clear, cantik. Berkenaan Takut dengan orang, takut orang yang Nanti kejap. Ha. Nanti kejap. Sebelum Han cakap, aku tengok dinding belakang tu orange lah. Oh, okey. Jelas. Terima kasih. Kena tumbuk orang tu. Depa ni kuat. Saja bakar dengan orang tu. Dia pun kuat lah. Oh, pandai, di luar hijau, di dalam rumah dia orange. Tu bini aku Oh cat. jangan. Ini geng, Okey, ini tadi geng. Baru kita bang. Ini geng harum manis, Bahaya ni. Gurau. Silakan Ustaz. Okey. Berkenaan Sure dengan je. Ustaz ni kan. Dia sebenarnya dia ada derma yang diberi, tapi alhamdulillah dia sumbang. Bagi mana kena tunjuk juga apa yang kita bagi, sebab benda tu sumbangan orang. Dan bagi saya tengok ustaz-ustaz yang duk hentam tu, ustaz ni dia tak minta kacau apa pun berayuk nasi dia. Dia tak maksud dia tak minta kat ustaz tu pun. Kenapa kita duk kacau? Yang jadi masalahnya tuan-tuan, sahabat-sahabat, macam ana kutip derma buat Mahat Tafiz. Kita kena ambil gambar, tuan-tuan. Kena tunjuk. Sebab takut nanti jadi fitnah kat kita. Sebab kadang-kadang kita kutip kan, habaq kata nak buat jalan tak ada pun, jadi fitnah. Sebab tu bila sumbang, kita kena ambil gambar tu. Tunjuk, ni pembangunan yang kita buat. Ini apa daripada duit mana. Kena tunjuk sebab takut jadi fitnah. Kadang-kadang kita nak beli kereta pun susah. Jadi bagi pandangan apa yang dibuat tu, supaya nak tak mau bukakan aib kita lagi. Tapi orang nak hentam tu biasalah Ustaz. Kat mana pun dia tak boleh nak larilah orang. Dia istilah dia tu transparent lah, kena tunjuk duit yang kita dapat, ke mana kita belanjakan, nampak benda kita belanjakan. Ustaz Abdullah Khairi, Datuk Izara, kita tinggal lagi 600 orang untuk cecah 20,000. Ya, jadi Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita cadang pun kita nak berhenti pada jam pukul 12 lagi 13 minit. Jadi insya-Allah mungkin kita tengok macam mana nanti. Silakan. Sila semua soalan. Itulah sebab tu ana pemandangan macam Ustaz kita sebutlah Abid Liu kan. Dia ada prihatin tu kan, persatuan dia tu. Ada orang derma. Jadi dia ambil gambar, menunjukkan orang yang derma ni rasa puas hati. Macam Ustaz lah datang forum tempat ana kan. Jadi kita buat live, kita akan beritahu, okey, ini yang kita nak buat. Ini derma yang kita telah dapat. Kita tunjukkan. Jadi orang tengok, oh ini progres tuan-tuan. Progres. Daripada sumber orang. Kalau duit kita macam Ustaz Asli kata, duit aku bagi, kalau tunjuk tu nampak sangat riak lah kan. Tapi duit ni bukan duit kita. Duit ni duit orang. Dan kita, orang yang hantar sebenarnya dia tak membantu pun. Dia duk hantam, kita. Itu orang yang menghantam ni istilah makan kacang. Dia ada istilah Nik 9 cakap tu kan. Kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang, itu ya kan. Ya, betul. Kalau agak-agak, jadi paling tidak kita maknanya orang yang memberi sumbangan pada Ustaz Abid Liu, jadi kita kena baca niat tu sebagai sangka baik. Yang dia sumbangkan tu, jadi mana orang yang pernah menyumbang boleh sumbang lagi untuk bantu, untuk apa lagi kebajikan selepas ni kan. Mari mana kita tahu kan. Masya Allah. Jadi makasih banyak. Nampak panjang juga cerita bab sedekah, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, sallallahu alaihi wasallam,
khairus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah pada bulan Ramadan. Masya-Allah. So kalau bagaimana kita buka mukadimah tanpa Datuk Zahra tadi, iaitu saya bagi tahu wa yunadi munadin ya baghiyal khair. Ya, berkata satu suara, wahai orang yang rajin buat baik, maka aqbil, terimalah Ramadan dan teruskan ke pencak kebaikan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang rajin buat benda jahat, maka aqsir, berhentilah daripada melakukan kejahatan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton pada malam ini, ubah paradigma kita, ubah pemikiran kita insya-Allah. Moga-moga yang kita nak ialah kesatuan umat. Ramadan adalah merupakan lambang kepada kesatuan umat. Dan pada hari ini kita terima kasih banyak kepada rakyat Malaysia kerana kes positif COVID-19 makin hari makin menurun. Kes sembuh daripada wabak COVID-19 dah makin banyak. So maknanya kerana kita bersatu hati, bila pemimpin kata stay at home, insya-Allah kita duduk stay at home bukan pasal kerana takut COVID, tapi kerana kita mentaati maslahat yang mana diberi tunjuk oleh pihak pemerintah. Jadi alhamdulillah kita dah cecah 20,000 sebenarnya. Dah masuk 20,000. Jadi tahniah banyak. Jadi apa benda, saya ingat lagi 9 minit kita nak berbicara untuk pada malam ini. Dan mungkin sebagai khulasatul kalam, mungkin saya minta kepada Datuk Dr. Izzat Arif dulu dipersilakan insya-Allah. Sila Datuk. Abang Lin lah. Ha? Abang Lin lah dulu. Ada tutup tadi dah. Kau dah lama senyap engkau cakap dah. Dah lama senyap dah tu. Aiskrim dah habis. Aiskrim habis semangkuk. Dia boleh mengerjakan aiskrim dia tak kira. Aduh. Saya tertarik apabila nak kongsi sebagai penutup lah untuk malam ni kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, yang berkata-kata kenapa buat program Ustaz kerana merancak melakukan live Facebook, live Instagram. Sebenarnya tidak lain dan tak bukan, pertama kita manfaatkan masa yang Ada Skype dah keras lah. Jadi tanggang lah. Dia dah sumbat aiskrim dekat lubang kamera ni. Aduh. Aduh. Masya-Allah. Apa tak apa, sementara kita nanti dia, terima kasih banyak kepada ramai yang soal jawab yang bertanya dan ucap tahniah. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Ustaz Al-Khairi, sementara nanti Datuk, silakan. Jadi alhamdulillah seronok tuan-tuan, ustaz-ustaz, Ustaz Aslim, Ustaz Samsul dan Dr. Mia, kita dapat boleh buat persiaran. Ini kali kedua lah. Dan saya seronok sangat kerana apa? Saya duduk jauh, duduk di utara ni, PKP pula. Dan kita dapat berhubung dengan sahabat-sahabat semua. Semoga yang menyaksikan live malam ni hampir 20,000 lebih. Semoga ada manfaat kepada kita semua. Dan insya-Allah saya nak ucapkan Ramadan Mubarak ini kita akan jadikan yang terbaik dan bukan inilah Ramadan kita yang terakhir. Kalau yang terakhir, Allahu Akbar. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, Ustaz Samsul silakan. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada semua follower-follower pada malam ini, menyatakan buktinya betapa kita ni masih sayangkan agama kita. Walaupun kita selang 2-3 hari je Ustaz Aslin announcekan kita akan buat forum malam ni pada Khamis malam Jumaat. Jadi saya rasa saya pun kita jangkakan mungkin boleh ke dalam 10,000 lebih mungkin boleh lah. Saya tak sangka kita sampai 20,000 malam ini, menunjukkan kecintaan kita pada agama dan kasih sayang kita kepada Allah SWT dan Rasul kita. Dan apa yang boleh saya nak ambil kesempatan ni ucapkan masih daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, bahawa Ramadan ini adalah ruang dan peluang kita untuk menjadikan Ramadan lebih baik. Kepada sahabat kita, Ustaz Abid Leo, saya ucapkan selamat maju jaya, bersabar banyak-banyak dengan dugaan dan ujian. Biasalah macam saya sebut sebelum ini, saya pernah sebut di satu pentas, saya sebut kata, buat baik ni pedulikan apa orang cakap, buat baik buat aja.
Allah Ta'ala tahu niat kita, dan saya setuju dengan pandangan Ustaz Aslin, buat baik, kita buat baik. Saya setuju dengan pandangan Ustaz Abdullah Khairi juga, bila buat baik, kita tunjukkan dengan niat untuk menunjukkan kepada penyumbang-penyumbang bahawa sumbangan mereka itu disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi, mana kata harapnya lepas ni tidak dipanjang-panjangkan lagi. Jadi semua orang kena faham, kepada orang ramai yang tahu mengkritik, biarlah kita mengkritik yang membina, bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Bila kita tidak boleh buat seperti mana orang lain, kebaikan orang lain yang boleh buat, janganlah kita pula menghukum orang yang berbuat baik ini. Itu sebabnya kita kena memberi semua. Kalau orang kata, kita kena ingat sedekah yang kita buat, kan, yang Ustaz Abid Liu buat tu, tak semua orang boleh buat. Apa yang dia pernah buat sebelum ni, jadi makna kata, kita buatlah, ikutlah tugas masing-masing, ikut peranan masing-masing. Mudah-mudahan dengan ini juga saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, selamat beribadah. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan begitu juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja, saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih Ustaz Aslin. Saya rasa kena buat part 3 sebelum Syawal, mudah-mudahan. Wallahu